Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Senarai pengkhianat Parti UMNO, senarai yang telah khianati Parti UMNO, sama ada akar umbi, sama ada menteri, sama ada bekas menteri, sama ada YB, sama ada orang biasa, sama ada berpangkat Datuk Sri kah, Tan Sri kah, ataupun hanya dipanggil sebagai tuan, sama ada yang bergelar ulama dalam UMNO atau tidak, tapi yang pasti senarai pengkhianat tetap ada. Itulah yang telah itulah yang telah dimaklumkan sendiri oleh Ahmad Zahid Hamidi di dalam wawancara yang telah baru saja selesai, yaitu beliau kata ada banyak, terlalu ramai yang mengkhianati parti sebenarnya. Terlalu ramai yang mengkhianati parti sebenarnya, dan di dalam usaha beliau untuk membersihkan pengkhianat ini, beliau menjadi sasaran. Okey, pada pendapat anda, siapakah senarai-senarai? Siapakah nama yang boleh tersenarai? Siapakah nama yang anda rasa kalaulah Zahid Hamidi buat senarai panjang nama orang yang mengkhianati Parti UMNO, siapa yang layak ditulis di sana oleh Zahid Hamidi? Pada pendapat anda, siapakah mereka ini yang digelar sebagai pengkhianat oleh Zahid Hamidi ini? Adakah pengkhianat ini memang betul-betul penyebab kepada kekalahan UMNO, atau tak ada pun kena-mengena dengan pengkhianat ini kepada kekalahan UMNO? Dan masihkah ramai yang masih lagi pengkhianat parti dalam UMNO, yang masih dalam UMNO? Dan kalau memang Zahid Hamidi tahu ada pengkhianat, buang saja semualah kan, supaya tidak rosak Parti UMNO. Itu yang mungkin ramai orang mau. Okey. So dia kata bukan mudah untuk mengendalikan sebuah parti yang dilemahkan daripada dalam. Dan kita tahu beberapa parti yang menjadi dasar bagi menanamkan kebencian kepada kita, kata beliau. Pada waktu yang sama, menggunakan pengkhianat dalaman ini untuk memecah belahkan parti dari dalam. Dan ini cukup sukar dan tidak mustahil untuk kita bangkit semula. Jelas daripada pilihan raya kecil selepas PRU 15, kita memperoleh kejayaan, katanya. Walaupun di dalam PRN kita tahu musuh politik kita menggunakan kaedah 3R, dan mereka menggunakan pelbagai muslihat kepada parti-parti berkenaan, membalingkan dan mencemarkan imej kita, katanya. Apatah lagi, saya sendiri menghadapi 87 dakwaan sengaja merosakkan imej saya kerana kaedah untuk merosakkan sesebuah organisasi itu
adalah mencemar dan mengaibkan pemimpin, katanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu antara jawapan Zahid Hamidi dalam wawancara itu yang anda sendiri boleh baca di hmetro.com.my bertajuk terlalu ramai hianati parti. Okey, jadi siapakah senarai yang bakal akan ditulis oleh Zahid Hamidi kalau ditanya dan diminta senarai-senarai pengkhianat parti UMNO? Okey, jadi anda boleh buat teka-teki, kita boleh buat teka-teki siapa sebenarnya yang layak jadi pengkhianat, yang layak untuk dimasukkan di dalam senarai pengkhianat parti UMNO. Okey, jadi memang agak mengejutkan nanti kalau ada nama-nama yang tersenarai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mau tidak mau, kena ambil juga realiti bahawa di dalam UMNO memang ada masalah. Di dalam UMNO memang ada pergolakan besar atau kecil, tapi yang penting memang ada pergolakan lah. Terbaru yang kita tahu Hisham Jalil sedia untuk berdebat dengan presidennya sendiri, presiden UMNO sendiri. Mereka akan berdebat di ruangan yang bebas ataupun neutral. Mereka akan berdebat. Ini membuktikan memang ada sesuatu yang berlaku kepada UMNO lah. Tetapi akhirnya Zahid Hamidi tampil. Dia memberitahu media bahawa dan mengakui kepada secara terbuka bahawa di dalam UMNO itu ada banyak pengkhianatan. Ada banyak yang khianat. Ada banyak yang telah khianat parti. Itu kata Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Kepada semua ahli UMNO, anda setuju tak dengan kenyataan beliau itu? Iaitu terlalu banyak, terlalu ramai yang khianati parti. Siapakah yang telah mengkhianati parti? Siapakah senarai nama-nama yang mengkhianati parti ini, parti UMNO ini? Menerajui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW memberi ruang kepada Datuk Seri Zahid Hamidi menambah baik beberapa perkara dalam usaha untuk memajukan desa, memperkasati VET serta mempertingkat kebolehpasaran belia. Ia bukanlah satu tugasan yang mudah, mengambil kira pelbagai agensi di bawahnya yang mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memikul amanah rakyat. Pada masa yang sama, Presiden UMNO itu menjadi sasaran utama oleh pembangkang serta orang dalam parti sendiri yang memerhatikan segala tindak tanduknya, terutama selepas membentuk kerajaan perpaduan pada hujung tahun yang lalu. Memang mau tidak mau, suka atau tidak, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dia kena sedar bahawa dia telah pun menjadi sasaran, sama ada daripada musuh politiknya ataupun daripada dalam politik dalam partinya sendiri. Dalam wawancara selama hampir sejam, Timbalan Perdana Menteri berkongsi iltizam dan komitmennya kepada pengarang berita kanan Nur Azam Abdul Aziz, penolong pengarang berita Yusmizal Dolah Aling, dan juru gambar Hazrin Muhammad dan juru video Khairus Ramli untuk ke Cafe Ahad minggu ini. Selaku Menteri KKDW, setakat ini adakah Datuk berpuas hati dengan prestasi agensi di bawah KKDW? Soalan yang telah diajukan kepada beliau.
Dan Ahmad Zahid Hamidi menjawab, saya tidak pernah berpuas hati selagi KPI dan pencapaian KPI itu tidak melebihi 100%, katanya. Jadi itu antara soalan yang seterusnya. Jadi selepas itu soalan seterusnya, sebelum ini kita dengar juga ramai jugalah yang nakal sikit bercakap pasal KKDW yang dulunya KPLB, satu kementerian yang sedap untuk orang politik. Bagaimana fokus Datuk Seri terutama aspek keusahawanan desa? Itu antara soalan yang seterusnya. Okey, jadi jawapannya panjang lebar. Anda boleh baca di hmetro.com.my tentang artikel ini ataupun berita ini. Tajuknya terlalu ramai hianati parti. Terlalu ramai hianati parti daripada hmetro.com.my. Okey, jadi yang menarik perhatian saya ialah ada satu soalan yang betul-betul padulah. Betul-betul padu. Saya cari satu soalan yang agak padu sehingga Ahmad Zahid Hamidi mengakui bahawa di dalam UMNO ada terlalu ramai yang khianati parti UMNO. Siapa mereka ini? Siapa mereka yang dikatakan telah khianati parti UMNO ini? Okey. Tapi yang pasti, yang selalu bising-bising dah mulai senyap, yang selalu saja komen-komen cari kesalahan Zahid Hamidi dah mulai senyap, tak ada lagi terlalu bising dah. Agaknya dah boleh terima sedikit kot. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini dia prestasi UMNO dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang dilihat merosot berbanding PRU14. Apa komen Datuk Seri dan apakah langkah yang akan diambil? Itu soalan dia. Jadi itulah dia kata terlalu ramai yang mengkhianati parti sebenarnya, dan di dalam usaha pembersihan ini tentunya saya yang menjadi sasaran, kata Ahmad Zahid Hamidi. Itulah jawapan oleh Zahid Hamidi. Jadi kalaulah kamu rasa-rasa ada senarai panjang pengkhianat parti UMNO, kamu rasa siapa yang termasuk dalam senarai pengkhianat? Kalaulah disenaraikan A, B, C 1, 2, 3 sampai 30 kah, 40 kah, tapi siapakah termasuk dalam senarai yang telah mengkhianati parti? Ataupun siapa senarai yang menjadi dalang, menjadi api dalam sekam, gunting dalam lipatan, jarum dalam peniti, jarum dalam peniti pula, ada domba dalam kambing, macam-macam lah. Okey, jadi pada pendapat anda, siapakah yang termasuk di dalam senarai pengkhianat-pengkhianat ini yang mengkhianati UMNO? Memang luar biasa. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pagi yang indah. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Esa yang sentiasa merahmati kita dengan sehari lagi kita boleh menikmati kehidupan ini. Okey, jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Okey, jadi berserah sepenuhnya pada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan jumpa lagi. Bye-bye.